Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan tuan-tuan imam serta barisan kepimpinan Surau Zad Al-Ma'ad PPAM Setapak Riviera, muslimin muslimat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan kurniaan, segala rezeki, nikmat, kebaikan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, di balik segala nikmat yang kita kecapi, masih lagi diizinkan oleh Allah untuk sama-sama kita hadir di rumah Allah pada malam yang bahagia ini. Hadir menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Kita hadir memakmur, mengimarahkan rumah Allah, menghidupkan suasana di rumah Allah Ta'ala ini. Dan insya-Allah kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini adalah daripada sifat-sifat syukur seorang hamba terhadap segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, malam ini kita telah masuk pada tanggal ketiga daripada bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan yang mana dikenali sebagai bulan Ma'al Hijrah, disebabkan Rasulullah keluar daripada bumi Mekah, hijrah pergi ke bumi Madinah adalah pada bulan Safar ini. Adapun para sahabat lebih awal daripada bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan Rasulullah bergerak pada bulan Safar. Sebahagian riwayat menceritakan Rasulullah keluar pada 27 hari bulan Safar dan kemudian Rasulullah sampai ke bumi Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi perjalanan Rasulullah bermula daripada bulan Safar, dan para alim ulama ingatkan kepada kita sempena bulan Ma'al Hijrah ini kita ingat balik peristiwa-peristiwa hijrah, perjuangan Rasulullah 13 tahun Rasulullah di bumi Mekah, bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah, dan kemudian setelah itu Nabi pergi ke bumi Madinah dan mendapat kejayaan demi kejayaan. Dan yang paling utama para alim ulama ingatkan kepada kita berkenaan dengan hijrah ini bukanlah hijrah daripada segi fizikal semata-mata. Hijrah daripada segi fizikal telah tamat waktunya, ataupun peristiwa hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Setelah kota Mekah dikuasai oleh umat Islam, pembukaan kota Mekah, Rasulullah mengatakan tiada dah lagi hijrah. Tak perlu lagi masyarakat Mekah hijrah pergi ke bumi Madinah, tak perlu. Mereka yang ada dalam negara mereka duduk di tempat masing-masing. Tetapi di sana Rasulullah ingatkan kepada kita berkenaan dengan satu hijrah yang lebih penting daripada hijrah fizikal, iaitu hijrah rohani, dalaman kita. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajirin, sebenar-benar muhajirin, orang yang hijrah, sebenar-benar orang yang hijrah adalah mereka hijrah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, pergi melaksanakan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah dan Rasul, perkara-perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah sempena bulan Ma'al Hijrah ini dapatlah kita hijrahkan diri kita daripada yang kurang sempurna sebelum ini kepada yang lebih sempurna, daripada masih lagi bermalas-malasan, daripada masih lagi tak pedulikan tentang perkara ukhrawi. Semoga kita dapat hijrahkan diri kita, lebih pentingkan ukhrawi berbanding duniawi. Dan juga Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah hadir walaupun kita kata sibuk dengan urusan-urusan kehidupan kita, dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah antara kesungguhan kita di dalam melaksanakan amal ibadah,
pengabdian kita terhadap ibadah di dalam agama Islam ini, perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan para alim ulama ingatkan kepada kita juga, kesungguhan di dalam melaksanakan sesuatu amalan itu adalah antara nilai yang tertinggi yang ada di sisi Allah Ta'ala. Di dalam satu hadis diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah sangat mencintai amalan yang dikerjakan oleh setiap individu daripada kamu, amalan yang dikerjakan dengan penuh ketelitian, an yutqinahu, dilaksanakan amalan itu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh teliti terhadap amalan tersebut, dilakukan sepenuh jiwa. Amalan yang dilaksanakan sepenuh jiwa itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Jadi insya-Allah semoga sempena bulan Ma'al Hijrah ini, semoga ada kesungguhan dalam diri kita untuk terus melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Dan al-maklum, kita manusia yang biasa, kebanyakan daripada kita memang tak terlepas daripada ujian-ujian, dan paling bermasalah ujian kita adalah bila bertembung di antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Kebanyakan daripada kita akan memilih kepentingan duniawi lebih utama berbanding dengan kepentingan ukhrawi. Hatta dalam urusan-urusan dunia, kadang kita sanggup melaksanakan urusan-urusan dunia melebihi perkara-perkara ukhrawi. Kadang-kadang dalam kesungguhan kita lihat musim-musim, kita kata pesta bola zaman sekarang, waktu sekarang ni musim pesta bola Piala Dunia, kita lihat kadang-kadang sanggup bangun pukul 3-4 pagi semata-mata nak tengok perlawanan bola tersebut. Salah ataupun tidak salah melihat perlawanan bola, tidak ada masalah. Para alim ulama ingatkan kepada kita, perkara itu tidaklah kita kata hukumnya sampai menjadi kepada haram, tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika kita melihat perlawanan bola ataupun kita lihat satu perkara urusan duniawi, tetapi akhirnya kita meninggalkan perkara-perkara ukhrawi. Kita lihat perlawanan bola tapi kita tidak hadir menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, situ bermasalah. Kita bangun sanggup tengok bola pukul 3-4 pagi, tetapi nak tunaikan solat sunat 2 rakaat itu sangat berat. Sedangkan itulah waktu peluang yang terbaik, yang mana dalam banyak hadis Rasulullah menceritakan sepertiga akhir adalah waktu-waktu yang Allah ingatkan kepada kita, ala man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang mohon doa pada ketika ini, Allah akan kabulkan segala permintaannya. Siapa yang minta ampun, Allah akan ampunkan. Tapi kita berkenaan dengan urusan duniawi, sanggup kita lakukan ataupun sanggup kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan urusan duniawi, tapi perkara ukhrawi kita tak ambil peduli langsung. Jadi hati-hati. Sebab itulah Rasulullah ingatkan kepada kita, jika bertembung urusan duniawi dan ukhrawi, kita pilih duniawi lebih daripada ukhrawi, hati-hati. Itu lambang ketidaksempurnaan iman seseorang. Itu lambang kepada imannya masih lagi bermasalah. Dalam satu hadis Rasulullah ingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sesungguhnya tidak akan pernah sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah jiwa, hawa, nafsu, kecenderungan dirinya itu cenderung kepada perkara-perkara yang aku bawa, cenderung kepada syariat Islam yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul. Jika cenderung kepada perkara-perkara Islami, itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Tapi jika hawa nafsu ataupun keinginan diri kita lebih cenderung kepada perkara-perkara duniawi, Rasulullah ingatkan kepada kita, pada ketika itu, itulah lambang keimanan yang ada dalam jiwa kamu, yang mana masih belum sempurna lagi iman kamu. Hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Jadi kita mohon kepada Allah semoga dapat kita lakukan yang terbaik pada musim-musim Al-Hijrah ini, dan yang paling utama adalah di saat akhir-akhir hayat kita. Semoga dapat kita istiqamah, dan di akhir hayat kita itulah adalah perkara yang paling utama supaya kita terus istiqamah di dalam melakukan amal soleh. Di perumpamaan mudah seperti main bola juga, contoh macam game bola, yang paling utama ataupun waktu yang sangat penting adalah di saat-saat akhir. Jika di awal-awal dia sekolah 2-3-0 sekalipun, 5 minit terakhir sebelum whistle penamat, itu adalah waktu-waktu yang sangat penting. Boleh sahaja terbalik daripada 3-0 menjadi 5-3. Boleh pihak lawan
ambil keputusan kemenangan kepada pihak lawan. Rasulullah juga ingatkan kepada kita, di saat-saat akhir itulah pengukur kepada segala-galanya. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh amalan yang kamu usahakan itu pengukurnya adalah ketika di pengakhiran hayat kamu. Di akhir hayat kamulah penentu kepada segala-galanya, sama ada kamu berjaya ataupun kamu gagal. Sepanjang hayat kamu, jika beramal dengan perkara-perkara kebaikan, di akhir hayat kamu melakukan perkara-perkara maksiat, itulah yang akan kamu hadapi di hari akhirat nanti. Adapun sebaliknya juga, jika kamu duduk dalam keadaan yang kurang baik, tapi di akhir-akhir hayat kamu melaksanakan perkara-perkara kebaikan, itulah yang akan kamu dibangkitkan di hari akhirat nanti. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ada menerangkan kepada kita. Imam Ibn Rajab mengatakan, man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dan melazimi sesuatu perkara, dia akan mati di atas perkara tersebut. Jika dia melaksanakan ataupun terlalu suka kepada suatu perkara dan dia melakukan, melazimi perkara tersebut, dia akan mati di atas perkara tersebut. Dan waman mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan siapa yang mati dalam keadaan situasi tertentu, dia akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan ketika ia mati. Bertepatan dengan hadis Rasulullah mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Di hari akhirat nanti Allah akan bangkitkan setiap orang daripada kamu dalam keadaan ketika ia sedang mati. Dia mati sedang beribadah kepada Allah, di hari akhirat masih lagi dalam keadaan beribadah. Dan bagaimana dia nak dapatkan pengakhiran yang baik sedemikian? Imam Ibn Rajab mengatakan, sepanjang hayatnya mestilah kena melazimi perkara tersebut. Sebab itu biasa kita dengar, kadang-kadang selalu kita dengar ada sahaja imam meninggal ketika sedang mengimamkan solat, imam meninggal sedang sujud, Bilal meninggal setelah melaungkan azan, jemaah-jemaah ada saja meninggal dalam perjalanan nak pergi ke masjid, balik daripada kuliah. Sebab mereka melazimi perkara tersebut, mereka akan meninggal dalam keadaan tersebut. Dan juga banyak kita dengar anak-anak muda ataupun kadang-kadang kita dengar cerita, ada yang balik daripada kelab malam meninggal pada ketika itu, ada yang ketika merempit meninggal ketika itu. Sebab apa? Sebab perkara itu dia lazimi dalam kehidupannya. Jadi dia akan mati di atas kelazimannya. Dan juga siapa yang mati dalam keadaan tersebut, di hari akhirat dia akan dibangkitkan dalam situasi tersebut. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah, sempena bulan Ma'al Hijrah, dapatlah kita hijrahkan diri kita daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik dan yang lebih baik. Dan yang paling utama kita mohon kepada Allah, semoga kita istiqamah, kekal di dalam melaksanakan perkara-perkara baik, amal soleh ini. Dan yang paling utama di akhir hayat kita, semoga kita mendapat husnul khatimah, mati dalam keadaan yang diridai oleh Allah, dalam keadaan ketika kita sedang melakukan perkara-perkara amal ibadah, perkara-perkara baik, insya-Allah. Dan seterusnya insya-Allah kita masuk dalam kitab kita, kitab Rahiq Al-Mahtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang membicarakan tentang perihal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi. Dan kita telah menceritakan pada sebelum ini berkenaan dengan bagaimana pemerintahan-pemerintahan yang ada di tanah Arab, dan kita telah selesai banyak kita bahagikan pemerintahan-pemerintahan itu kepada banyak pembahagian, dan akhirnya pemerintahan di bumi Mekah dapat kembali ke tangan keluarga Rasulullah ataupun keluarga Nabi Ismail. Yang mana sebelum daripada itu, pemerintahan yang ada setelah daripada Nabi Ismail wafat diambil alih oleh kumpulan orang lain ataupun mereka yang bukan daripada keluarga Nabi Ismail, dirampas 2000 tahun lebih berada di tangan orang bukan daripada bangsa keluarga Nabi Ismail. Setelah itu kemudian barulah bangkit keluarga Rasulullah untuk mendapatkan kembali pemerintahan di bumi Mekah. Dan kemudian malam ini musannif masuk pada bab yang baru, tajuk yang baru berkenaan dengan agama yang ada di tanah Arab pada ketika itu. Apakah agama yang ada di tanah Arab sepanjang daripada zaman Nabi Ismail sehinggalah kepada ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah agama yang ada? Jadi
musannif menceritakan kepada kita, kebanyakan orang Arab menyahut seruan Nabi Ismail ketika baginda mengajak mereka kepada agama bapanya Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita tahu ceritanya datang kemudian Arab daripada Yaman, Arab daripada Jurhum, minta izin duduk di bumi Mekah. Dan pada ketika itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka dan mereka mengamalkan agama Nabi Ibrahim. Dan kemudian setelah itu, setelah beberapa ribu tahun kemudian daripada itu, mulalah berlaku penyelewengan di dalam agama. Sedikit demi sedikit akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar dan perkara-perkara sesat. Dan agama Nabi Ibrahim ini agama apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 135 hingga 136, Allah ada merekodkan kisah berkenaan dengan agama Nabi Ibrahim ini, yang mana pada ketika Rasulullah diutuskan, masyarakat Arab musyrik pada ketika itu, mereka mencemuh ajaran Islam. Mereka mengatakan, kalau benar kamu membawa agama yang sebenarnya, sepatutnya kamu ikutlah Yahudi ataupun ikutlah agama Nasara. Bagi mereka itulah agama yang benar. Pada ketika itulah Allah menempelak mereka berkenaan dengan agama Nabi Ibrahim. Allah firman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, yang mana ketika mereka mendakwa, jadilah kamu agama Nasara, Yahudi dan Nasara, pasti kamu akan mendapat hidayah ataupun mendapat jalan yang sebenarnya. Qul bal millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Allah pun mengatakan kepada Rasulullah pada ketika itu, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, ketahuilah sesungguhnya agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Agama Nabi Ibrahim itu bukan agama Yahudi, agama Nabi Ibrahim bukan agama Nasara, bukan Nasara, bukan Yahudi. Agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak tersekutu tidak menyengutukan Allah, tidak tergolong dalam orang-orang yang musyrik. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakanlah kepada mereka, amanna billah, kami semua beriman dengan Allah dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dalam Al-Quran, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, yang diturunkan kepada Nabi Ishaq, diturunkan kepada Nabi Yaqub wal asbat, dan diturunkan kepada anak-anak Nabi Yaqub. Ada 12 orang anak Nabi Yaqub, yang mana bangsa Israel mengatakan mereka adalah daripada 12 Bani Israel itu, daripada anak-anak Nabi Yaqub. Allah ingatkan kepada kita 12 anak Nabi Yaqub juga adalah agama yang sama, hanif, agama yang lurus. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Isa, dan diturunkan kepada seluruh nabi-nabi sebelum ini. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami agama Islam ini sedikit pun tidak bercanggah dengan agama-agama yang dibawa oleh seluruh nabi sebelum ini, dan kami semua muslimun, nahnu lahu muslimun. Kami adalah menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Agama Islam penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Dan juga dalam surah Ali Imran ayat 67, Allah mengingatkan kepada kita tentang agama Nabi Ibrahim ini, agama yang lurus. Dan agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Allah ingatkan, Nabi Ibrahim tidaklah agamanya agama Yahudi. Mereka mengatakan Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim, tetapi ternyata Nabi Ibrahim agamanya bukan agama Yahudi. Wala Nasraniyan, dan orang Nasara juga mengatakan Nabi Isa daripada keturunan Bani Israel, daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan tetapi Nabi Ibrahim juga bukan Nasara, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim agamanya adalah agama yang lurus, muslimah, daripada kalangan kumpulan-kumpulan orang Islam. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Malah Nabi Ibrahim memusuhi berhala. Kisah Nabi Ibrahim yang memecahkan berhala dan kemudiannya dihukum sehinggakan dibakar dalam api disebabkan penentangan Nabi Ibrahim terhadap berhala. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Jadi agama yang mereka bawa itu bukanlah agama Nabi Ibrahim. Dan agama Islam ini, apa yang dimaksudkan dengan Islam itu sendiri,
sendiri. Imam Nawawi ada memberikan penakrifan di dalam syarah Muslim. Imam Nawawi ada mengatakan al-Islam huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Islam ini adalah agama penyerahan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa. Penyerahan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa, wal inqiyadu bi ta'ah, dan kita tunduk patuh kepada segala perintah Allah, wal khudusu minasyirik, dan tidak ada sebarang syirik, keraguan dalam diri kita terhadap Allah yang Maha Esa ini. Itu adalah agama Islam yang sebenar. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, agama mereka adalah agama Islam, dan agama Islam ini telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kan Allah firman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Allah firman wa raditu lakumul Islam madina. Allah meredai kepada kamu Islam itu sahajalah untuk diamalkan, dijadikan sebagai agama. Adapun selain daripada Islam tidak dipersetujui ataupun bukan daripada Allah Ta'ala, tidak akan mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Dan para alim ulama ceritakan kepada kita juga, agama Islam ini adalah agama yang namanya ditetapkan oleh Allah, bukan direka oleh penganutnya ataupun pembawa ajaran agama itu, tidak. Nama agama Islam itu adalah nama yang ditetapkan oleh Allah, dan kebanyakan agama-agama yang ada, nama agamanya itu mengikut nama orang yang membawa agama itu ataupun peristiwa kejadian-kejadian yang ada di balik peristiwa agama itu diciptakan. Contoh, hatta kita kata agama yang mana kita kata agama seperti agama Yahudi sekalipun, Yahudi nama yang disandarkan kepada anak-anak Nabi Yaqub. Agama Nasara ini disandarkan pada tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa lahir di bumi Nazaret, di bumi Palestin, disandarkan kepada agama Nabi Isa itu sebagai agama Nasara. Sedangkan Nabi Isa tak pernah mengatakan agama ini adalah agama Nasara. Dan juga sama seperti agama Yahudi dan agama-agama yang lain, agama namanya itu disandarkan kepada pemilik ataupun disandarkan kepada peristiwa-peristiwa yang ada. Adapun agama Islam ini, nama Islam itu pun disebut di dalam Al-Quran, dan nama itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan nama Islam itu hanya bukan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sahaja, tetapi agama itu merangkumi keseluruhan daripada zaman Nabi Adam. Akidahnya adalah akidah yang sama. Jadi begitulah amalan yang dikerjakan di bumi Mekah pada ketika ada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan amalan mengikut ajaran Nabi Ibrahim itu berterusan sehinggalah kemudiannya setelah 2000 tahun lebih. Kita dah ada cerita tentang fasa-fasa pemerintahan, 2000 tahun di bawah pemerintahan Jurhum, dan kemudian datang kumpulan Khuza'ah ambil alih pemerintahan itu, dan hampir 500 tahun, 400 tahun di bawah pemerintahan Khuza'ah, dan 2000 tahun lebih amalan yang dikerjakan di bumi Mekah adalah amalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ternyata ketika Rasulullah lahir dan ketika Rasulullah membawa ajaran Islam ini, apa yang kita dapati di bumi Mekah pada ketika itu, Nabi dalam banyak hadis menceritakan Rasulullah memecahkan berhala-berhala setelah pembukaan kota Mekah. Di Kaabah dan sekeliling Kaabah tidak kurang daripada 360 berhala yang ada pada ketika itu. Macam mana agama ini boleh rosak sedangkan agama itu daripada ajaran Nabi Ibrahim? Dan para alim ulama mengkaji dan ulama menceritakan setelah 2300 tahun lebih kurang, datang seorang pemimpin yang zalim. Bukan zalim daripada segi urusan terhadap rakyat, tetapi zalim daripada segi akidah, daripada segi agamanya, iaitu Amr ibn Luhail, seorang pemimpin daripada Bani Khuza'ah. Amr ibn Luhail, dan dia ini, Amr ibn Luhail ini, pemerintahannya lebih kurang dalam 400 tahun ataupun 300 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Sebelum kelahiran Rasulullah dalam 300 tahun dia dipimpin ataupun Mekah itu dipimpin oleh Amr ibn Luhail. Dan Amr ibn Luhail ini dalam banyak kajian para alim ulama mengatakan dia adalah orang yang baik terhadap masyarakat, dan masyarakat sangat menyanjungi Amr ibn Luhail, dan mereka semua menganggap Amr ibn Luhail ini adalah seorang tokoh yang hebat
bukan sahaja tokoh di dalam pentadbiran, di dalam kepimpinan, tetapi tokoh dalam agama juga. Mereka menganggap Amr ibn Luhail ini memiliki keupayaan untuk memimpin masyarakat daripada segi luaran dan daripada segi dalaman. Dan Amr ibn Luhail ini menjadi kebiasaan pemerintah yang ada di Mekah pada ketika itu. Mereka akan adakan hubungan dagangan di antara negara-negara yang luar, dan Amr ibn Luhail dia sentiasa pergi ke bumi Syam disebabkan ada urusan di antara kerajaan dengan kerajaan. Dia pergi ke bumi Syam, dan ketika sampai ke bumi Syam, dia melihat situasi yang ada di bumi Syam. Dan bumi Syam pada ketika itu kita tahu bumi Syam ini adalah bumi yang besar, merangkumi bumi Jordan, Lebanon, Palestin, Syria dan sebahagian daripada Iraq. Di kawasan itulah bumi Syam ini. Dan ketika Amr ibn Luhail berada di bumi Syam, dia melihat masyarakat Syam pada ketika itu menyembah berhala dan mengabdikan diri terhadap berhala-berhala. Ada sembahan-sembahan, ritual-ritual yang mereka lakukan. Dan Amr ibn Luhail bertanyakan kepada mereka apakah yang mereka lakukan. Ketika itulah mereka mengatakan, kami memohon segala keinginan kami, keperluan kami kepada berhala ini, dan pada ketika kami memohon kepada berhala ini, kami dapat segala apa yang kami mohonkan. Jadi jika kami terus beribadah pada Allah, susah nak dapat, dia kata. Jadi mohon dekat berhala-berhala ini, senang dapat. Jadi macam-macam yang kami mohon kami dapat. Dan pada ketika itulah Amr ibn Luhail dia menganggap bumi Syam ini adalah bumi yang istimewa, bumi Palestin, bumi Syria, di mana bumi itu adalah tempat utusan-utusan Nabi yang banyak. Banyak Nabi-Nabi yang lahir di bumi Syam ataupun di bumi Palestin sekitar daripada kawasan tersebut. Jadi dia menganggap masyarakat itu adalah masyarakat yang mulia, dan kemudian pada ketika itulah mula menyerap masuk ke dalam jiwanya berkenaan dengan ibadah ataupun sembahan terhadap berhala. Dia kembali ke bumi Mekah, dia mula menyebarkan dakwahnya. Dia mula mengajak orang ramai dan dia mula menyebarkan pemikiran-pemikiran yang salah, dan kemudian akhirnya dia pergi semula ke bumi Syam, dan kemudian dia bawa balik patung berhala yang besar. Patung berhala yang para alim ulama menceritakan, Jarir ibn Tabari dan juga para alim ulama Ibn Kalbi dalam kitab-kitab, antaranya kitab Al-Asnam, kitab berkenaan dengan berhala, menceritakan Hubal ini adalah patung yang bentuk jasadnya adalah jasad seorang lelaki yang gagah perkasa. Badannya besar, gagah perkasa, bentuk badan adalah seorang lelaki. Dia pergi ke bumi Syam dan dia bawa Hubal balik pergi ke bumi Mekah. Hubal lelaki yang tinggi, gagah perkasa, dan diukir Hubal ini daripada batu akik berwarna merah. Seluruh patung Hubal itu adalah batu akik. Patung itu daripada batu akik berwarna merah. Dan ketika balik ke Mekah, tangan kanan Hubal itu patah. Jadi dia kumpul dana masyarakat Arab pada ketika itu, dia bentuk tangan kanan Hubal itu daripada emas. Dia bentuk emas dan dipasang jadikan tangan kanan Hubal itu. Dan Hubal ini patung yang paling ataupun berhala yang paling besar menjadi sembahan kepada mereka. Mereka ambil Hubal dan letak di dalam Kaabah. Di dalam Kaabah ada satu lubang pada ketika itu, dalam Kaabah disebut sebagai Bi'ir Kaabah, telaga Kaabah ataupun Al-Akhsaf. Dia ada satu lubang yang mana Hubal itu diletak di depan lubang itu, ataupun perigi, kita sebut perigi buta lah, perigi yang tak ada air. Dan kemudian Hubal itu dijadikan sembahan kepada masyarakat Arab pada ketika itu. Ada 7 bekas anak panah di depan Hubal. Segala keinginan mereka berkenaan dengan nikah kahwin, berkenaan dengan urusan anak, berkenaan dengan urusan dagangan, berkenaan dengan malapetaka ataupun menilik nasib. Ada 7 bekas anak panah dan mereka akan menilik. Di anak panah itu ada yang perkataannya jelas, kurang jelas ataupun samar-samar. Itu adalah untuk menentukan anak. Jika lahir anak, mereka ragui anak ini adalah anak dia ataupun anak yang bukan anak dia. Maksudnya ada berlaku kecurangan di pihak pasangannya. Mereka akan pergi ke depan Hubal dan minta, dan Hubal itu ada seorang penjaga Hubal yang menjaga anak-anak panah itu. Jadi diadakan bayaran. Mereka kena bagi bayaran apa sahaja, bayaran, dan bayaran itu, harta-harta itulah yang akan dikumpul dalam lubang di depan Hubal di dalam Kaabah. Dan kemudian
Hubal ini bertahun menjadi sembahan kepada masyarakat Arab pada ketika itu, terutamanya di bumi Hijaz. Jadi ibadah haji, ibadah umrah masih ada. Mereka datang melakukan haji. Masyarakat Arab di seluruh pelosok datang melaksanakan haji. Sedikit demi sedikit akhirnya mereka juga menyembah berhala tersebut, menyembah Hubal itu, dan sehinggakan mereka memuja Hubal di dalam peperangan pun. Setiap kali peperangan mereka akan mengatakan, kalau kita umat Islam biasanya dalam peperangan kita akan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi masyarakat Arab pada ketika itu dalam peperangan pun mereka akan menyatakan Ulu Hubal, Ulu Hubal, demi keagungan Hubal, demi keagungan Hubal. Sehingga kan ketika perang Uhud pun masih lagi mereka menyerukan perkataan tersebut, dan kemudian Rasulullah menyuruh kepada para sahabat balas balik perkataan itu dengan Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan maha agung, Allah lah yang maha agung, bukan Hubal. Dan kemudian Hubal ini setelah Fathul Mekah baru Rasulullah berjaya menguasai bumi Mekah, dan Rasulullah sendiri yang memusnahkan patung Hubal ini. Ketika Rasulullah masuk ke dalam Mekah, dan ketika pembukaan kota Mekah, keadaan semua dah kembali aman dan tenang. Dalam beberapa riwayat daripada Ibn Mas'ud ada menceritakan Rasulullah cium Hajar al-Aswad, sentuh Hajar al-Aswad, dan kemudian Rasulullah tawaf sekeliling Kaabah, dan kemudian Rasulullah lihat kepada Hubal. Tangan Rasulullah ada pegang busur panah pada ketika itu. Nabi cucuk mata Hubal kiri dan kanan, dan kemudian Rasulullah membaca surah Al-Isra ayat 81. Rasulullah membaca Ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hancur musnah binasalah perkara-perkara yang batil, dan perkara batil ini tak akan pernah boleh memenangi perkara-perkara kebenaran. Dan kemudian dihancurkanlah patung Hubal pada ketika itu. Masyarakat Arab yang ada di sekeliling itu pada awalnya mereka berhimpun dan ingin melihat kalau ada kuasa yang luar biasa ketika Nabi menghancurkan Hubal. Semoga dianggap masih ada kuasa Hubal itu dan Nabi akan terkena apa-apa wabak ataupun apa-apa musibah. Tetapi ternyata setelah hancur Hubal, tidak ada sebarang musibah yang Nabi lalui, ataupun tidak ada sebarang perkara-perkara yang luar biasa di balik patung Hubal itu. Akhirnya pada ketika itulah masyarakat Arab ramai kemudiannya beriman kepada Allah dan Rasul, mula masuk ke dalam agama Islam. Itu kisah berkenaan dengan Fathul Mekah dan bagaimana Hubal dihancurkan. Dan di sana ada banyak lagi patung-patung berhala yang dijadikan sembahan, bukan sahaja di bumi Hijaz, di bumi Mekah, tetapi hatta di Taif, hatta di Madinah. Di dalam kawasan-kawasan mereka ada berhala-berhala yang tersendiri. Antaranya ada 3 berhala yang paling besar, disebut sebagai Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Lata, Al-Uzza dengan Manat. Dan Allah juga rekodkan dalam surah An-Najm berkenaan 3 patung berhala ini, ayat 19 hingga ayat 23. Allah rekodkan, afara'aitumul lata wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Allah mengingatkan kepada kita, kamu lihatlah bagaimana 3 patung berhala ini, Lata, Uzza dan Manat. Dan para alim ulama menceritakan kepada kita, 3 patung berhala ini mereka anggap adalah anak perempuan Allah. 3 patung berhala, Lata, Uzza, Manat ini mereka anggap anak perempuan kepada Allah. Dan mereka yang mencipta nama itu Lata, mereka sebut nama Lata itu berasal daripada perkataan Tuhan. Bahasa Arab, Tuhan ilah. Bagi bahasa Arab, ilah adalah Tuhan. Ilah adalah Tuhan. Dan kemudian mereka menganggap Allah, dia ada lafaz Allah, alif lam disebut sebagai alif lam ta'rif. Alif lam yang berkenaan dengan khusus. Allah adalah khusus bagi Tuhan lelaki bagi mereka. Adapun Al-Lata adalah Tuhan khusus bagi perempuan. Jadi mereka menganggap Lata adalah nama perempuan bagi Allah. Jadi dalam bahasa Arab ni dia berbeza dengan bahasa kita. Bahasa Arab ni dia setiap kalimat dia mesti kena ada muzakkar muannas. Kalau kita belajar asas bahasa Arab, muzakkar muannas. Sebab itu dia ada haza, ada hazihi. Haza ini tetapi untuk perkataan lelaki. Hazihi ini juga tapi untuk perkataan yang ada tanda-tanda muannas, tanda-tanda perempuan. Jadi bahasa Arab semua kalimat dia ada muzakkar, ada muannas. Madrasah ada ta marbutah jadi muannas. Bait, rumah tak ada ta marbutah, tak ada tanda-tanda muannas, dia jadi muzakkar. Jadi haza bait, hazihi madrasah. Dia akan jadi macam tu, lelaki atau perempuan. Dia tak ada yang lain. Jadi sebab itu bagi mereka Allah adalah lafaz bagi muzakkar.
Adapun Al-Lata lafaz bagi muannas. Begitu juga dengan Al-Uzza. Al-Uzza bagi mereka adalah lafaz muannas bagi Al-Aziz. Al-Aziz, Allah yang Maha Agung, itu lafaz bagi muzakkar. Al-Uzza adalah lafaz yang Maha Agung juga tapi bagi muannas. Sama juga dengan Manat. Manat adalah lafaz muannas bagi Mannan. Yang Mannan, ya Allah yang Maha Pemberi. Ya Mannan, adapun Manat Maha Pemberi juga tetapi muannas. Jadi mereka sendiri nama itu, dan Allah rekodkan dalam surah An-Najm, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Allah ingatkan kepada mereka semua, nama-nama itu kamu yang reka bersama dengan bapa ayah kamu, atuk-atuk nenek kamu, bukan daripada Allah. Allah langsung tidak ada letak nama-nama sedemikian. Kamu yang reka, dan mereka menganggap itu 3 anak daripada Allah, iaitu anak perempuan. Dan Allah juga mengatakan alakumuz zakaru walahul unsa, kamu inginkan anak lelaki tapi bagi Allah kamu bagi anak perempuan. Tilka izan qismatun diza. Sebab kisah banyak di kalangan musyrik pada ketika itu, jika mereka dapat anak perempuan mereka akan bunuh. Jadi mereka lebih mengutamakan anak lelaki, tetapi dinisbahkan kepada Allah adalah anak-anak perempuan. Jadi Allah kata itu adalah sungguh pembahagian yang tidak adil dan kamu sendiri yang mereka-reka perkara tersebut. Dan kemudian dalam beberapa kisah juga menceritakan berkenaan dengan Lata ini. Lata satu patung berhala yang duduk di bumi Taif, yang menjadi sembahan bagi masyarakat Bani Thaqif, iaitu kumpulan daripada masyarakat Taif. Dia berumpama batu putih, petak batu putih yang besar, petak 4 segi, dan di sekeliling batu putih itu dibina perumahan untuk dijadikan ibadah. Mereka akan datang merayu-rayu kepada Lata, dia akan tawaf kepada Lata, segala keinginan mereka akan mereka mohon pada ketika itu. Dan ada riwayat daripada Ibn Abbas menceritakan Lata ini adalah sebenarnya berasal daripada seorang lelaki yang suka yalutu sawiqil haj. Dia sentiasa menumbuk gandum untuk diberikan makanan kepada para hujaj. Dia adalah orang yang baik, tapi kemudian setelah dia meninggal, mereka mengambil sempena nama Lata itu dijadikan sembahan, dan dia adalah batu putih yang ada di bumi Taif pada ketika itu. Setelah pembukaan kota Mekah, Rasulullah mengutuskan seorang sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan Lata ini. Dan sama juga ketika dihancurkan Lata itu, masyarakat Taif keluar ramai-ramai. Dia orang mengharapkan supaya ada kuasa yang luar biasa pada ketika itu, dan semoga mereka dapat melindungi Lata itu. Tapi pada ketika itu ternyata setelah hancur musnah Lata, bangunan-bangunan itu semua dimusnahkan, tidak ada sebarang musibah, tidak ada kuasa yang luar biasa. Akhirnya masyarakat di bumi Taif beriman kepada Allah Ta'ala, mereka masuk memeluk agama Islam ini. Itu adalah Lata. Dan di sana ada Uzza. Uzza adalah satu patung yang sangat luar biasa, ataupun satu berhala yang sangat luar biasa, yang duduk di bumi Nakhlah, di antara Taif dan Mekah. Di tengah-tengah ada bumi Nakhlah. Di situlah tempat Uzza menjadi sembahan kepada masyarakat Arab. Dan Uzza ini, dia adalah satu rumah di atas sepohon pokok yang disebut sebagai pokok samurah. Pokok samurah ni dia batang satu dan cabang 3. Ada cabang 3, dan di atas cabang 3 itulah dibina satu rumah. Dan kemudian mereka jadikan sembahan mereka, sehingga kan mereka tawaf dan mohon memuja pokok itu, sehingga sampai satu tahap keluar suara daripada rumah yang di atas pokok itu menyeru mereka, menjawab seruan mereka. Dan sehingga kan sampai satu perkara yang sangat dahsyat, berlaku kisah ketika setelah pembukaan kota Mekah, Rasulullah hantar seorang panglima Islam, Khalid ibn Walid, pergi ke Nakhlah untuk menghancurkan sembahan Uzza ini. Dan kisah yang luar biasa ketika Khalid pergi untuk memusnahkan patung ataupun berhala Uzza ini, pertama sekali Khalid tebang pokok itu, pokok yang ada 3 cabang. Dan itulah kita kata ironinya, sampai ke zaman kita pun masih lagi ada fahaman yang sedemikian dalam penyembah-penyembah berhala. Mereka akan menganggap pokok yang 3 cabang ini ada keramat. Jadi itu memang daripada fahaman dahulu sampai kepada zaman kita, masih lagi mereka melakukan perkara-perkara tersebut. Sedangkan Islam larang perkara itu dah 1000 tahun, 1000 tahun lebih. Islam dah memperjuangkan dan mengatakan perkara itu tidak ada apa yang luar biasa pun. Dan kemudian Khalid ibn Walid memusnahkan
pokok tersebut dan dia menghancurkan bangunan yang ada pada pokok tersebut, dan setelah selesai hancur lebur semua, dan akhirnya dia kembali ke Mekah, kembali dan bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada Khalid pada ketika itu, irja' fa innaka lam tasna' syai'a, wahai Khalid, pergi semula ke Nakhlah, kamu belum buat apa-apa lagi. Khalid terkejut, sedangkan Khalid yang hancurkan, dia yang tebang pokok itu, dia yang hancurkan rumah dan dipotong semua, hancur, masyarakat semua, tak ada yang mampu menghalangnya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, tak, kamu masih belum buat apa-apa lagi, kembali pergi ke bumi Nakhlah. Dan nyata setelah Khalid pergi semula ke bumi Nakhlah dan dia dapati dekat kawasan pokok itu masyarakat tengah berkumpul, dan dia dapati ada satu sosok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setelah masyarakat nampak Khalid ibn Walid datang menghampiri tempat itu, mereka kerumun melindungi ada orang yang berada di tengah-tengah kawasan itu. Dan kemudian Khalid melihat ada sosok seorang wanita yang berkulit gelap, faiza mra'atun uriyadah. Dalam hadis menceritakan Khalid melihat ada seorang wanita yang berkulit gelap dan tidak memakai sebarang pakaian, tak ada surat benang pun, telanjang bogil, dan dia duduk di tengah-tengah masyarakat sekelilingnya menyeru-nyeru, ya Uzza, ya Uzza. Mereka menyeru, wahai demi keagungan Uzza, demi keagungan Uzza. Dan Khalid menceritakan, sahabat yang menceritakan hadis ini adalah Abu Tufail. Abu Tufail menceritakan, Khalid beritahu dia lihat wanita itu rambutnya kembang, dan dia ambil pasir, dia ambil tanah dan dia tabur di atas kepalanya. Dan kemudian dia dalam keadaan dipuja, dan akhirnya Khalid menghampiri wanita itu, dan beberapa riwayat menceritakan kukunya panjang, dan setelah dia melihat Khalid dicuba menerkam Khalid ibn Walid pada ketika itu, dan ketika itulah Khalid menghunuskan pedangnya dan memancung wanita tersebut. Dan kemudian setelah selesai Khalid bertemu dengan Rasulullah, ketika itulah Rasulullah bersabda, tilka Uzza walam tu'bad ba'd. Itulah Uzza sebenarnya, dan selepas daripada ini Uzza tidak akan disembah lagi, telah tak ada, musnah dah Uzza itu. Hadis riwayat daripada An-Nasa'i. Jadi disebabkan pemujaan mereka terhadap syaitan, terhadap iblis, akhirnya syaitan itu menjelma menjadi diri yang dapat dilihat, sosok tubuh yang dapat mereka lihat, dan kemudian mereka meneruskan pemujaan tersebut. Dan itu adalah Uzza. Kemudian dia dihancur, dimusnahkan oleh Khalid ibn Walid. Dan kemudiannya adalah yang ketiga, Manat, patung berhala yang disebut sebagai Manat. Dan Ibn Kalbi dalam kitabnya menceritakan Manat adalah berhala yang dianggap adalah yang tertua di antara tiga beradik itu tadi. Mereka mengatakan tiga berhala itu adalah anak-anak perempuan Allah Ta'ala, dan kemudian Manat ini adalah yang paling sulung. Dan Manat ini duduk di tengah-tengah di antara Mekah dan Madinah, di satu tempat disebut sebagai Qudaid ataupun di Mushallal, satu kawasan Qudaid dan Mushallal di antara Mekah dan Madinah. Di situlah mereka menjadikan Manat sebagai sembahan. Dan bagi mereka, fahaman masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu, siapa yang pergi melaksanakan ibadah haji, selesai dia tawaf wada', setelah selesai dia tawaf urusan-urusan haji, mereka akan pergi ke Manat dan akan melakukan ibadah ataupun tawaf kepada Manat pula. Selagi mereka tak selesai tawaf pada Manat, ibadah haji mereka tidak sempurna. Jadi tak sah haji mereka, melainkan jika mereka melakukan tawaf di sekeliling daripada Manat itu sendiri. Dan kemudian Rasulullah mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan menghancurkan Manat itu dan memusnahkan Manat itu. Setelah daripada itu tiada lagi dah sembahan kepada Manat itu. Dan kemudian ada lagi berhala-berhala yang banyak, dan cuma apa yang boleh kita ambil pedoman di balik kisah berhala berkenaan dengan Al-Uzza, dengan berhala-berhala yang ada sebelum ini, adalah berkenaan dengan bagaimana sembahan seseorang itu terhadap perkara-perkara yang luar biasa, dia akan mengakibatkan benda itu menjadi real. Syaitan akan menjelma dan menjadikan benda itu nampak seperti betul terjadi, sedangkan syaitan tidak memiliki sebarang kuasa. Tetapi jika mereka lakukan sembahan demi sembahan, akhirnya akan berlaku juga kuasa-kuasa yang luar biasa. Akhirnya syaitan akan menyesatkan mereka dan terus mereka duduk dalam keadaan yang sesat. Dalam satu hadis Rasulullah ada menceritakan kepada kita berkenaan tentang satu peristiwa terjadi, yang mana Abu Malih ada menceritakan
dalam satu kisah berkenaan dengan seorang lelaki yang mana pada ketika itu dia menunggang unta, dan kemudian unta yang ditunggang itu berada di belakang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tiba-tiba unta itu mengamuk dan unta itu berdiri dan mengakibatkan sahabat ini tadi terjatuh. Dan ketika sahabat itu terjatuh, dia mengungkapkan kata-kata ta'isa syaitan, ini semua kerja syaitan ataupun hampeh punya syaitan. Macam itulah keluar perkataan daripada mulutnya, tak guna punya syaitan, dia kata. Jadi untanya mengamuk dan dia jatuh dan dia mengatakan syaitan punya kerja, tak guna syaitan. Ketika Rasulullah mendengar ungkapan itu, Rasulullah terus tegur. Nabi mengatakan, la taqul ta'isa syaitan, jangan cakap ini adalah urusan syaitan ataupun pekerjaan syaitan. Fa innaka iza qulta zalika ta'azama hatta yakuna mislal bait. Rasulullah mengatakan, jika kamu ungkapkan perkataan-perkataan seperti ini, dan syaitan dia akan berasa bangga dengan apa yang kamu ungkapkan, sehingga jasadnya berkembang lebih besar daripada rumah, membesar seperti rumah, dan dia mengatakan biquwati, dengan kekuatan akulah aku telah menjatuhkan si fulan itu. Sedangkan dia tak ada kena-mengena pun dengan perkara tersebut. Tapi jika segala urusan kita kaitkan dengan syaitan, ini semua syaitan, ini semua sihir, ini semua urusan jin, ini semua perkara-perkara yang khurafat, akhirnya benda itu akan menjadi real dan akhirnya kita akan terus sesat disebabkan mental kita yang cenderung kepada perkara tersebut. Jadi sebab itu Nabi tegur, jangan cakap perkataan ta'isa syaitan, ini semua masalah syaitan, tak guna punya syaitan. Sebab syaitan bila dengar dia rasa bangga, badan dia sampai besar lebih daripada rumah, dia mengatakan ini semua daripada kekuatan aku. Dan Rasulullah ajar, tetapi katakanlah qul bismillah, katakanlah dengan nama Allah. Semua ini terjadi dengan takdir daripada Allah. Fa innaka iza qulta zalika tasaghara hatta yakuna misla zubab. Dan Nabi menceritakan kepada kita, jika kamu mengungkapkan perkataan bismillah, ini semua adalah urusan Allah, ini semua adalah takdir daripada Allah Ta'ala, maka syaitan akan mengecil, dia rasa dirinya terhina dan mengecil, sehingga kan Rasulullah mengatakan, sehinggalah dia jadi besar sebesar zubab, sebesar lalat sahaja. Tidak ada harga, tidak ada kekuatan dalam dirinya, jadi besar sebesar lalat sahaja. Hadis riwayat daripada Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Jadi sebab itulah Rasulullah ingatkan kepada kita dalam setiap urusan kita. Sebab itu nanti kita akan ambil berkenaan dengan nanti mereka jumpa dengan tok pawang, ahli nujum, bomoh-bomoh, semua dalam Islam nanti larang perkara tersebut. Sebab semakin mereka membenarkan perkara itu, benda itu akan makin menjadi dan makin menjadi. Akhirnya benda itu akan menyesat dan terus menyesatkan mereka. Jadi yang pertama sekali, para ulama ingatkan kepada kita, hati-hati dengan perkara tersebut. Jadi jangan kita mudah untuk menyalahkan syaitan ataupun sikit-sikit sihir, sikit-sikit syaitan, sikit-sikit jin, sikit-sikit perkara-perkara mistik. Jangan. Pertama sekali ingat Allah Ta'ala dahulu. Ini semua adalah urusan Allah Ta'ala. Dan kemudian barulah kita ikhtiar sedikit demi sedikit. Jangan terus syaitan, jin, sihir. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya, para alim ulama mengingatkan kepada kita di balik kisah tadi berkenaan dengan pentingnya seorang pemimpin di kalangan orang yang baik, di kalangan orang Islam, di kalangan orang yang soleh, di kalangan orang-orang yang boleh menjaga agama ini. Sebab apa? Agama Nabi Ibrahim itu rosak. Mula yang merosakkan agama Nabi Ibrahim itu adalah Amr ibn Luhai. Dan Rasulullah juga menyatakan tentang nama Amr ibn Luhai ini. Hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, inna awwalu man sayyaba sawaib wa abidal asnam Abu Khuza'ah Amr ibn Luhai wa inni ra'aituhu finnar yajurul am'a fiha. Rasulullah mengatakan, orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim ini, yang mengajak orang ramai buat perkara-perkara khurafat dan sembahan-sembahan terhadap berhala, adalah Abu Khuza'ah. Gelarannya adalah Abu Khuza'ah, Amr ibn Luhail. Nabi sebut namanya Amr ibn Luhail. Dan Nabi mengatakan, aku lihat Amr ibn Luhail ini duduk di dalam neraka, dia mengheret usus perutnya terburai dan dia mengheret usus perutnya. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Dan pernah suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat, yang mana sahabat itu namanya adalah Al-Aqsam.
namanya Aqsam ibn Jun al-Khuzai, seorang sahabat daripada kaum Khuza'ah juga, dan namanya adalah Aqsam ibn Jun. Dan kemudian Rasulullah melihat Aqsam dan Nabi mengatakan, ya Aqsam, ra'aitu Amr ibn Luhai, wahai Aqsam, aku lihat Amr ibn Luhai dalam neraka dan diseksa, diazab oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, fama ra'aitu rajulun ashbaha bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Dan aku lihat wajah Amr ibn Luhai ini sama macam dengan wajah kamu. Aqsam sahabat Nabi yang beriman, dan tapi dia daripada keturunan Khuza'ah juga, daripada Bani Khuza'ah juga. Rasulullah mengatakan, aku tengok wajah Amr ibn Luhai ini sama dengan wajah kamu. Kamu punya wajah macam dia, wajah dia macam kamu. Dan ketika itulah Aqsam berasa risau. Aqsam tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asa an yadurni shibuhu, wahai Rasulullah, apakah ada perkara-perkara yang tak baik disebabkan wajahku sama dengan wajah Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini adalah orang yang merosakkan agama Nabi Ibrahim dan dia adalah ahli neraka. Kebetulan wajahku sama dengan wajahnya. Adakah perkara-perkara musibah yang akan menimpaku? Pada ketika itulah Rasulullah mengatakan, tidak ada perkara-perkara yang buruk. Innaka mu'min wa huwa kafir. Kamu mukmin, dia kafir. Wajah kamu sahaja yang sama, ada genetik yang sama, tapi kamu mukmin, dia kafir. Jadi tidak ada perkara-perkara musibah. Jadi Rasulullah juga mengatakan, hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim itu sehingga mengakibatkan seluruh tanah Arab pada ketika itu menyembah patung berhala, berpunca daripada Amr ibn Luhail. Siapa Amr ibn Luhail? Dia adalah seorang pemimpin yang diangkat di kalangan Bani Khuza'ah pada ketika itu. Dialah orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim. Jadi sebab itulah para alim ulama ingatkan kepada kita di dalam memilih ataupun di dalam melantik seorang pemimpin, kita kena hati-hati. Dan kepimpinan adalah perkara yang paling besar di dalam urusan agama ini. Sehingga kan dalam sebuah kitab Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibn Katsir juga ada menceritakan yang mana gaya kepimpinan seorang itu dia akan mempengaruhi masyarakatnya. Bagaimana seorang pemimpin, dia akan mempengaruhi masyarakatnya sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang tak baik. Dan dia menceritakan tentang berkenaan dengan Khalifah Al-Walid, yang mana Khalifah Al-Walid cenderung di dalam pembinaan, di dalam pembangunan yang ada. Khalifah Al-Walid sentiasa buat pembangunan ini dan pembangunan itu. Akhirnya Imam Ibn Katsir menceritakan, masyarakat pun dalam perbualan harian mereka asyik bertanyakan tentang pembangunan. Bagaimana rumah kamu dah renovate belum? Rumah ini lebih cantik daripada, cerita pasal pembangunan sahaja. Sebab pemimpinnya hanya memikir tentang pembangunan. Dan kemudiannya Imam Ibn Katsir ada mendatangkan kisah berkenaan dengan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, Imam Ibn Katsir mengatakan, Umar ibn Abdul Aziz ini seorang yang soleh, sentiasa beribadah, sentiasa berzikir, mulutnya basah dengan zikir, sentiasa membaca Al-Quran. Dan ketika zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz ini juga, masyarakat yang hidup pada ketika itu, perbualan harian mereka adalah berkenaan dengan ibadah. Kamu dah khatam Al-Quran belum? Dah baca berapa juzuk? Dah pandai baca Al-Quran belum? Berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan amal soleh. Jadi sebab itulah para alim ulama mengatakan, pemimpin akan mempengaruhi masyarakat sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang tak baik. Sebab itu ada satu kata-kata yang disandarkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengingatkan kepada kita, an-nas ala dini mulukihim. Setiap masyarakat manusia itu agamanya tergantung kepada pemimpinnya. Jika pemimpinnya dalam keadaan yang baik, soleh, masyarakatnya akan berceritakan tentang perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang soleh. Sebab itu Imam Ghazali juga mengingatkan kepada kita, ad-dinun usus. Ad-dinu usun. Imam Ghazali mengatakan, ad-dinu usun. Agama ini adalah asas kepada segala sesuatu perkara. Agama adalah asas dalam kehidupan manusia. Wasultan harisun. Dan adapun pemimpin itu adalah penjaga kepada agama ini. Fama la dina lahu
fama la dina lahu famahdumun wa ma la harisu lahu fadha'iun. Imam Ghazali mengatakan setiap kehidupan tanpa berlandaskan kepada agama, hancur kehidupan itu. Dan kehidupan jika sudah ada agama, tidak dijaga agama itu, akan hancur juga agama itu, akan hilang. Perkara-perkara yang berharga jika tidak dikawal, tidak dijaga sebaik mungkin, perkara-perkara berharga itu akan diambil oleh orang, dicuri, dan perkara itu akan hilang. Jadi sebab itulah para alim ulama ingatkan kepada kita, selain daripada kita beramal ibadah, hati-hati juga di dalam pemilihan pemimpin-pemimpin yang ada. Semoga negara kita dipimpin oleh orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik, dan insya-Allah kita mohon kepada Allah, kita juga semoga dapat melakukan perkara-perkara kebaikan dari hari ke hari, semakin bertambah baik, semakin bertambah baik urusan negara dan juga urusan keluarga kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara-perkara kebaikan, dan insya-Allah semoga ia menjadi kemenangan, kejayaan bagi kita di dunia dan juga kejayaan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dahulu. Mana yang baik sudah pasti datang daripada Allah, semoga dapat kita ambil, jadikan panduan dalam kehidupan harian kita. Adapun yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli. Kita lama.